Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam program Bioskop Bernama. Seperti biasa, anda bersama saya, Ana Zulkifli. Dan jika anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan ataupun respon yang ingin anda lontarkan kepada kami, anda boleh emailkan kepada kami di bioskopbernama@gmail.com. Di Kuala Kangsar, selain terkenal dengan produk kraftangannya, ianya juga terkenal dengan makanan tradisionalnya, iaitu laksa. Di satu daerah ini terdapat sebuah gerai yang masih mengekalkan cara pembuatan tradisional laksa. Bagaimana pembuatannya? Jom kita saksikan. Nama makcik Normah binti Abdul Rahman. Mula-mula makcik berniaga ni daripada arwah bapak lah. Opah apa kan, mak apa. Berniaganya di Kampung Talang lah, belakang sekolah Congrah tu. Dari sini 28 tahun dah. Tapi dulu mula berniaga 50 sen je lah, 50 sen. Kelebihannya macam makcik pakai dapur kayu lah. Cara lama kan. Dapur kayu, lepas tu pusing laksa apa, pusing dengan tangan, tak ada pakai mesin apa semua kan. Yang mengatakan laksa lubuk ni lain daripada yang lain. Kerana laksanya dimasak dengan arang dan tepung laksa tu dibuat sendiri dengan tepung gandum. Dan uniknya memang betul-betul lain lah laksa ni daripada laksa-laksa yang sebenarnya saya rasa kan. Sebab dia punya kuah dia, dia punya kelainan tu dapat rasa daripada masakan yang dimasak daripada dapur arang. Dan laksa masih menggunakan cara tradisional, menggunakan acuan tembaga asli untuk pembuatan laksa, bukan dengan mesin. Laksa itu sendiri dihasilkan hanya menggunakan tepung dan air sahaja. So yang first time masa saya makan tu saya dapat rasa lah. Sebab yelah, biasa kita makan laksa kan dia licin kan. Lepas tu ada rasa macam kosong-kosong sikit kan. Bila saya rasa makan ni dia macam kenyal dan macam padat lah. So makna dari situ kita dapat tahu lah ini laksa ni buat sendiri lah ni. Dari segi pembuatan kuah pula, menggunakan dapur kayu dan bahan-bahan segar daripada pasar, dibeli setiap hari dan beli balik proses. Ikan pun makcik tak ada blender. Semua buat cara lama. Tu dia orang suka. Tapi kita nakkan kesedapan orang makan tu puas hati kan. Kita kena buat cara itulah. Kuah dia walaupun nampak cair di atas, tapi dia punya rasa tu bila kita kacau tu, dia punya segala isi-isi tu baru naik. Dia punya rasa tu dia lain. Walaupun dia nampak cair tapi rasa dia lain. Bila sebut mengenai perniagaan secara umum, minda dan fikiran kita akan terarah kepada modal permulaan dan lokasi strategik untuk memulakan sesuatu perniagaan. Kekangan mendapatkan modal dan lokasi yang tepat akan menjadi punca kegagalan sesuatu perniagaan. Namun, berbeza dengan Nur Aziati Abdul Aziz, 29 tahun, yang membuat perniagaan secara cash on delivery atau COD makanan tradisional, puding raja dan Vietnam roll terus ke rumah pelanggan melalui grup Facebook dan grup WhatsApp. Ikuti rakaman visual yang kru kami sediakan. Nama saya Nur Aziati binti Abdul Aziz. Resipi ni saya dapat melalui YouTube. Okey, saya dapat idea buat puding diraja ni selepas saya pergi Maib Sedang tahun 2018. So saya pun pergi sana, saya pun pergi dekat tempat makan ni, saya pun tengok benda ni. Okey, saya tengok benda ni, saya rasa okey, tertanyalah apa benda sebab kita pun tak pernah makan sebenarnya.
Okey, itulah first time saya makan puding diraja ni. Okey, bila makan dengan adik tu saya pun kata, macam boleh buat niaga je. Alhamdulillah lah, saya jenis kalau saya tengok saya buat, mesti jadi. Sebab itulah saya bagi abang try and then dia orang pun cakap, okey sedap, adalah rasa puding diraja tu. And then bila lama-lama customer pun boleh terima lah produk saya ni. Okay, macam saya, selepas saya habis belajar dulu, saya tak pernah kerja dengan orang. Maksudnya saya tak pernah kerja dengan company, maksudnya saya tak pernah kerja dengan mana-mana syarikat lah. Semua saya, lepas habis belajar pun saya dah survive untuk berniaga. Saya fikir sebab berniaga ni ada hari untung, ada hari rugi betul. Tapi bagi saya, masa saya tu fleksibel. So, untuk yang baru-baru nak mula tu, permulaan dia kena tanya diri dulu lah. Apa yang kita boleh buat. Sebab sebenarnya kalau kita ikutkan dekat KL tu, macam-macam peluang ada. Dengan orang kata trend sekarang ni, semua melalui internet, Facebook, WhatsApp, Insta apa semua kan. So melalui platform tu pun kita boleh dapatkan customer walaupun kita duduk kat rumah. Masa saya duduk KL memang saya mulakan daripada saya letak kat kedai kan. Saya letak kat kedai, ada masa bila kita letak tempat orang, biasa ada masa habis, ada masa tak habis. Okey, kadang-kadang bila tak habis tu dia bagi kita ni peniaga ni rasa macam rugi, membazir. Okey, impian buka kedai tu sebenarnya sebelum ni kita dah rasa buka kedai kan. So kita pun tahu dia punya costing, dia punya risiko. So saya rasa buat masa ni saya lebih selesa berniaga dari rumah. Rendang dinding dikatakan asalnya menjadi santapan turun-temurun keluarga diraja Perak dan kini popularitinya telah menular di seluruh negara. Meskipun cara penyediaan dan memasaknya agak renyah dan lama, namun rendang ini cukup digemari penggemar rasa tradisional sehingga menjadi antara sajian utama ketika Syawal. Ikan belanak dalam tapisan, orang membubu di Kuala Dungun. Ayuhai anak, ingat pesanan. Kalau jatuh, cepatlah bangun. Pokok cempedak di tepi tangga, buah sebiji gugur terbuang. Janganlah mudah merasa bangga bila diri dipuji orang. Tapi ini kerja betul maya susah punya. Nama saya Tan Lun Chuan, umur sudah 63. Ini kirang sudah 60 lebih tahun saya dari sini kerja 40 tahun. Ini dari Atok punya masa. Atok dulu import itu kopi biji jual. Dia punya kopi biji tak boleh laku. Dia lu ingat pergi bikin satu kirang. Panggil itu hailam matang goreng. Ini macam naik punya lah.
Saya pagi datang pukul 6 lebih datang. Taruh itu kopi biji dalam, nanti bakar, kasih dia sudah masak, nanti taruh sampai gula sana, kasih goreng, lagi kasih dia hitam ni macam. Saya pun pernah pakai gas, tapi gas punya bau tak lah macam kuat. Tapi kayu punya rasa lagi tak serupa gas punya bau lah. Tapi ini kerja betul maya susah punya. Semua api, setiap hari tengok asap maya. Koli masak itu sudah siap. Kita nanti keringnya, kita pergi hancur, angkat mesin alam, kasih hancur, kasih halus, nanti bawa packing. Boleh kerja, kayak tolong kerja ni macam saja. Pagi-pagi kita mesti mau minum kopi campur roti lah ya. Diharapkan anda semua terhibur dengan paparan yang kami sediakan pada minggu ini. Program Bioskop Bernama telah sampai ke penghujung rancangan. Dan bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan, pandangan atau komen yang ingin dilontarkan kepada kami, seperti biasa, anda boleh emailkan kepada kami di bioskopbernama@gmail.com. Semoga apa yang kami paparkan kepada anda pada minggu ini dapat memberi idea, inspirasi dan rujukan buat anda. Saya Ana Zulkifli, signing out.